أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر المباركة في شهر رمضان، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن الذي أنزل عليه الفرقان، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الميزان. أما بعد. Yang saya muliakan para penonton, para pendengar sekalian, kita masih berada di Pesan Dai ketika ini, dan tajuk yang akan saya sampaikan ialah beruntungnya bagi mereka yang membaca Al-Quran. Ini terbukti dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Terjemahan makna ayatnya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, iaitu membaca Al-Quran Al-Karim dan mendirikan solat serta menginfakkan, membelanjakan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka, dengan mengharapkan daripada amalan yang demikian sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Kita tahu kalau kita sedang berniaga, pasti kadang-kadang kita mendapat keuntungan, kadang-kadang kita mendapat kerugian, jadi tidak konsisten. Ada ketikanya kita untung, ada kita rugi. Tapi kalau membaca Al-Quran seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 9 tadi, bahawa orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran Karim, begitu juga orang sentiasa melakukan ibadah sembahyang dan juga menginfakkan hartanya, sama ada secara terang-terang ataupun secara sembunyi, ini adalah merupakan tijaratan lan tabur, iaitu satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, langsung dah rugi. Sentiasa saham akan naik. Kita akan menerima sentiasa pahala daripada Allah SWT yang semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Inilah untungnya bagi mereka yang di antaranya ialah orang yang selalu membaca Al-Quran Al-Karim. Ini untung bagi orang membaca Al-Quran Al-Karim ialah kerana pahala yang Allah Ta'ala berikan itu dengan hanya satu huruf akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka baginya satu kebajikan. Dan kebajikan itu macam mana? Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mim harfun. Dan satu kebajikan yang setiap satu huruf mendapat satu kebajikan itu akan dilipat gandakan sehingga 10 lipat kali ganda. Bukan maksud Nabi, aku tidak mengatakan seperti mana sabda Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tetapi satu alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maknanya kalau membaca alif lam mim sudah mendapat berapa? 30 hasanah, 30 kebajikan, pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada pembaca Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Cuba tadi bayangkan kita membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, 114 surah. Berapa huruf dalam Al-Quran ini sebenarnya? Dicatatkan bahawa huruf Al-Quran ini berjumlah 323.015 huruf. Cuba kita bayangkan ia dikali lagi 10, dilipat gandakan kepada 10 kali lipat ganda. Itu berjumlah 3.230.150 pahala kebaikan yang akan kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan berapa sebenarnya satu hasanah itu. Kita tidak pasti macam mana hasanah itu, nanti sudah di akhir baru kita tahu bahawa satu hasanah itu macam mana yang hebatnya Allah Ta'ala kurniakan kepada hambanya yang beramal dengan hanya membaca satu huruf daripada Al-Quran Al-Karim. Ini sebagai contoh saja, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, man shalla ala jinazatin falahu qirat. Barang siapa yang sembahyang pada satu jenazah, maka baginya satu qirat. Fa in syahida dafnaha falahu qiratan. Kemudian yang kalau ia menyaksikan lagi perkuburannya, maksudnya mayat jenazah tersebut dikuburkan, mengiringi jenazah sehingga ia dikuburkan, maka baginya mendapat 2 qirat. 2 qirat tadi hanya sembahyangkan 1 qirat, kemudian dia mengiringi lagi ke kuburan, maka ia mendapat 2 qirat.
Satu qirat itu berapa? Kita cerita pasal satu qirat. Nabi SAW menjelaskan bahawa satu qirat itu ialah sebesar gunung Uhud. Allahu Akbar. Cuba kita lihat gunung Uhud yang kita pernah pergi umrah, pernah pergi haji. Kita ziarah kepada di Madinah, kita ziarah Uhud, berapa besar dia gunung Uhud yang Allah Ta'ala ciptakan. Kalau satu qirat. Bahawa keluasan Uhud itu sepanjang 7.5 km panjang. Dan tingginya itu 1077 meter ataupun 3.533 kaki punya tinggi. Allahu Akbar. Itu satu qirat. Coba bayangkan, 2 qirat itu sudah 2 kali ganda besarnya gunung Uhud. Itu yang Allah Ta'ala bayangkan bahawa pahala bagi orang yang menyembahyangkan jenazah dan juga mengiringi sampai ke kubur yang mendapat 2 qirat. Satu qirat saja besarnya sebesar gunung Uhud. Allahu Akbar. Jadi maknanya, kalau kita membaca Al-Quran mendapat 1 hasanah, 1 huruf itu 1 hasanah, dan dipatkan lagi 10 hasanah, berapa pahala yang Allah Ta'ala akan berikan nanti, dan kita saksikan nanti apabila di akhir kelak. Ini untungnya orang yang membaca Al-Quran Karim. Dan lagi orang membaca Al-Quran Karim ini sangat beruntung. Selain daripada satu perniagaan yang tidak pernah rugi, dan juga setiap huruf didapat 10 pahala. Seterusnya, Al-Quran ini adalah sebagai syafaat, sebagai pembela, sebagai penolong di akhirat kelak. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sungguhnya ia akan datang nanti, pahala Al-Quran itu akan datang menjadi apa? Menjadi syafaat, pembela kepada pembaca Al-Quran tersebut. Allah. Di akhirat kelak kita membawa amal kita. Inilah amal kita membaca Al-Quran. Pahalanya Al-Quran ini akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Allah SWT. Ini yang kita harapkan nanti di akhirat. Ada yang menolong kita. Inilah pahala-pahala kita ini. Termasuk pahala membaca Al-Quran ini menjadi syafaat. Membela kita nanti di hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah hebatnya dengan membaca Al-Quran ini. Beruntungnya mereka yang membaca Al-Quran. Kemudian di dalam seterusnya hadis lain disambung lagi dengan khusus membaca surah tertentu dalam Al-Quran Karim itu, yaitu surah kedua dan surah ketiga. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa surah Ali Imran." Bacalah Zahrawain. Zahrawain ini 2 cahaya, itu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, surah kedua dan surah ketiga daripada Al-Quran Karim. Kerana apa? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Ia nanti di hari akhirat ia datang pada seperti 2 awan putih. Ghamamatan, seperti 2 awan putih. Au ka'annahuma ghayayatan, atau seperti 2 naungan. Au ka'annahuma firqan min tayrin sawaf. Ia seperti 2 kerumunan burung, kerumunan burung. Sebagai apa? Tuhajani an ashabihima. Ia akan memberi pembelaan kepada pembacanya. Kemudian hadis tersebut lagi disambung, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Maka siapa yang mengambilnya atau membacanya akan mendapatkan keberkatan. Wa tarkaha hasrah. Dan siapa yang meninggalkan surah Al-Baqarah dan membaca surah Al-Baqarah, ia akan mengalami kerugian. Wala tastati'uhal batalah. Dan tidak mampu dilawan oleh penyihir. Maknanya, siapa yang membaca Al-Quran, khusus di surah Al-Baqarah, ia akan terpelihara daripada perbuatan sihir. Jadi maknanya beruntung bagi mereka yang membaca Al-Quran, merupakan sebagai pembela nanti kepada orang yang membaca Al-Quran, khusus di surah Al-Baqarah. Siapa yang membacanya, maka akan terpelihara daripada sihir. Kemudian lagi untungnya orang membaca Al-Quran ini ialah ia merupakan sebaik-baik amalan. Ia merupakan sebaik-baik manusia yang membaca Al-Quran ini. Orang yang membaca ini sebab ia membaca, sebelum membaca ia akan belajar dan juga mengajarnya. Ini seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Bukan saja belajar, bahkan ia mengajarkan Al-Quran itu, maka
mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah mereka yang sebaik-baik manusia. Di kalangan kita ni, kalau orang seperti mana guru Al-Quran, berapa untungnya guru Al-Quran. Mereka telah mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajari Al-Quran. Allah, maka ia akan mendapatkan gelaran sebagai sebaik-baik manusia. Kemudian lagi, Al-Mahir bil-Qur'ani ma'as safratil kiramil bararah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Al-Mahir bil-Qur'ani ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, maksudnya mungkin ada sebahagiannya maksudnya menghafal Al-Quran, membaca dengan baik Al-Quran dengan bertajwid seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran, pahalanya ialah yang akan bersama para malaikat yang mulia. Maknanya tingginya darjat orang yang mahir membaca Al-Quran ini sama dengan para malaikat yang mulia. Allah. Kemudian wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi, dan siapa yang membaca Al-Quran tetapi tergugup-gugup, tergagap-gagap, maksudnya tersangkut-sangkut, wa huwa 'alaihi syaq, dalam keadaan dia payah membaca Al-Quran itu, lahu ajran, baginya mendapat 2 pahala. Allah. Maknanya bagi orang membaca Al-Quran tapi belum berapa mahir pun dapat pahala, bahkan diberi 2 pahala. Orang yang mahir tadi tinggi darjatnya bersama dengan para malaikat yang mulia, tetapi orang yang masih yang masih tergagap-gagap membaca Al-Quran, susahnya payah membaca Al-Quran, Allah Ta'ala beri 2 pahala. Pahala pertama kerana ia membaca Al-Quran, kedua kerana susahnya ia membaca Al-Quran, diberi 2 pahala. Maknanya walaupun kita masih belum berapa mahir membaca Al-Quran, tapi berusaha untuk belajar Al-Quran, mempelajari, memperbaiki, mentahsin bacaan Al-Quran kita, walaupun masih berlaku kesalahan yang bukan disengajakan, tetapi kerana kesusahan kita yang sedang belajar ini, Allah Ta'ala akan tetap berikan pahala, dapat 2 pahala. Anda mau lagi membaca Al-Quran, give up. Sudah membaca Al-Quran, belajar daripada lurus juga, berhenti dan mau membaca Al-Quran lagi. Ini salah. Sebenarnya kita masih dalam keadaan belajar Al-Quran, walaupun kadang-kadang berlaku salah. Yang penting kita berguru, mesti bertalaki dengan guru Al-Quran, membesarkan bacaan kita ini, mentahsinkan bacaan kita. Tidak rugi, tidak berdosa kalau berlaku kesalahan, kerana itu kerana bukan tujuan kita untuk menyalahkan bacaan, tetapi kerana kita masih belajar Al-Quran, Allah Ta'ala bahkan beri 2 pahala. Kerana pahala membaca Al-Quran, kedua kerana susahnya kita membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Maka beruntunglah bagi mereka yang membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian lagi, orang yang membaca Al-Quran ini akan Ta'ala angkat martabatnya. Orang membaca Al-Quran ini. Ini pernah diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran. Maknanya orang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mendalami, mengkaji, menggali, kemudian mentadabbur Al-Quran, Allah Ta'ala angkat darjat mereka ini. Allah. Inilah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada orang yang sentiasa bersama Al-Quran Karim, di antaranya membaca Al-Quran Al-Karim. Dan lagi, nanti darjat pembaca Al-Quran itu, darjatnya di syurga sebanyak ayat Al-Quran berapa banyak dibacanya. Ini jelas seperti mana riwayat Abu Daud, merupakan hadis sahih li ghairihi, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqal sahibil Quran, dikatakan kepada pembaca Al-Quran itu, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakan. Allahu Akbar. Maknanya sebanyak kita membaca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita, dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita membaca, mengkhatamkan berkali-kali, kita sentiasa berteman dengan Al-Quran di sana sini. Dengan membaca Al-Quran tersebut, setiap bacaan kita itu, kita akan dinaikkan derajat. Kemudian
bacaan kita banyak lagi, bertambah lagi, bikin tinggi lagi derajat kita ni yang Allah Ta'ala berikan di akhir kelak. Sehingga mungkin sampai kepada mudah-mudahan kita akan mendapat syurga yang paling hebat, iaitu syurga Firdaus. Allahu Akbar. Jadi itulah untungnya orang membaca Al-Quran. Sebahagian yang saya sebutkan daripada Al-Quran dan juga daripada beberapa hadis baginda Nabi SAW sebagai penuntun kita untuk memberi motivasi lagi kita untuk meneruskan membaca Al-Quran. Teruskan membaca Al-Quran, tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan lain pun kita teruskan membaca Al-Quran. Tentukan time, masa untuk kita membaca Al-Quran. Jangan tunggu ada masa baru baca Al-Quran, tetapi cari masa untuk membaca Al-Quran. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.